Sesungguhnya Ibnu Maryam menjadi tanda tentang kedatangan hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Dan turunlah petunjukku, inilah jalan yang lurus. Dan janganlah syaitan itu menghalang kamu dari menurut jalan yang benar. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Fa'innahu la yusra bisa. Fa'innahu dan sesungguhnya dia. Yakni Nabi Isa sambungan daripada ayat 57. Ketika Allah memberi perumpamaan, Nabi menyampaikan ayat ini kepada kaum Quraisy. Perumpamaan Nabi Isa itu Maryam. Walamma duriba ibnu Maryam masalan. Ila qaumuka minhu yasifun. Tiba-tiba orang Quraisy pun bersorak dan mereka seolah-olah mereka tak faham apa yang dimaksudkan dengan contoh Nabi Isa. Mereka ingat Nabi Isa ini disembah oleh orang Nasrani. Orang Nasrani sembah Nabi Isa, jadi mereka pun sembah berhala, bukan sembah Allah. Mereka ingat itu contoh untuk mereka, sebenarnya bukan. Contohnya ialah Nabi Isa itu datang mengajak manusia, mengajak kaum dia Bani Israel tentang Allah yang satu. Jadi ayat-ayat itu seterusnya menunjukkan bahawa orang Quraisy mereka gunakan hujah Nabi Isa nak berdebat dengan hujah yang salah. Jadi sampai pagi hari ini ayat 61 ini, wa innahu sesungguhnya dia Nabi Isa la ilmun lisa adalah tanda. Ilmu itu maksudnya tanda lisa'ah kepada hari kiamat. Jadi tafsir disebut tanda hari kiamat, kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman yang menandakan datang hari kiamat. Salah satu dari tanda-tanda yang menunjukkan hampirnya hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan menegakkan agama Islam yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tersebut di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Dari ayat ini salah satu dari bahawa Nabi Isa ini dia adalah tanda kepada hari kiamat. Dia akan kembali pada akhir zaman menandakan hari kiamat adalah hampir dekat dengan hari kiamat. Jadi ini salah satu hujah dalam nas Quran. Wala yasuddannakum asy-syaitan. Hada siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan agama yang benar. Kemudian wala yasuddannakum asy-syaitan. Jangan syaitan itu menghalang kamu. Menghalang dari apa? Menghalang dari jalan yang benar. La yasuddannakum. Artinya jangan dihalang kamu oleh syaitan. Asy-syaitan. Dihalangnya, halang dari jalan yang benar. Sebut nak juga kan? Maksudnya menghalang. Syaitan yang menghalang. Yang menghalang kita buat baik daripada kepercayaan yang betul. Itulah syaitan. Jadi jangan sekali-kali terhalang oleh syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia, yakni syaitan, lakum bagi kamu aduwwun mubin, musuh yang terang, musuh yang nyata. Jadi jangan orang tak mengambil syaitan ini sebagai musuh. Ada kebaikan dengan syaitan. Oh, kesian kayak itu syaitan. Orang kata gitu. Iblis selama-lamanya adalah musuh kita. Dia Allah jadikan dia, tapi dia durhaka kepada Allah. Tidak mau mengikut ajaran Allah dan dia berjanji akan menyesatkan manusia dan alam. Jadi itu
selama-lamanya syaitan akan menggusur kita dengan sekali-kali ini yang kita pernah tentang dialog kita. Tak boleh. Kita kena terbiasa dalam keadaan bermusuhan dengan dia. Tak boleh sekali-sekali pun kesekian kenyataan. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. Dan tatkala Nabi Isa datang kepada kaumnya dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah ia, sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa hikmah, ajaran Tuhan, dan untuk menerangkan kepada kamu akan sebahagian dari perkara-perkara agama yang berselisihan padanya. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada-Nya. Walamma ja'a Isa bil bayyinat, maka apabila ja'a datang Isa datang kepada kaum dia bil bayyinati, dengan keterangan yang terang. Jadi kisah sebenarnya nak menceritakan kedatangan Nabi Isa kepada kaum dia membawa ajaran tauhid. Bukan kita Nabi Isa ini disembah oleh orang Nasara. Itu bukan contoh. Orang Nasara ini dia menyembah Nabi Isa. Kemudian orang Yahudi menyembah Uzair. Ada satu kumpulan Yahudi sekarang mereka kata tidak. Yahudi kata, mana kita sembah Uzair tu lah. Tapi dalam Quran kata Yahudi menyembah Uzair. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Nasara kata Nabi Isa anak Allah. Jadi contoh Nabi Isa itu bukan contoh Nasara sembah dia. Itu orang ingat, gitu. Sebenarnya contoh yang dibawa ialah Remaja Isa bil bayyinat. Nabi Isa datang dengan keterangan yang jelas tentang tauhid. Qala, dia berkata, qad ji'tukum bil hikmah. Aku datang, aku telah datang kepada kamu bil hikmati, dengan membawa hikmah. Ini dia tafsir hikmah itu ialah ajaran Tuhan, ajaran Allah yang tauhid, menyembah Allah Tuhan yang Esa. Wa liubayyina lakum, dan aku menerangkan kepada kamu ba'd allazi takhtalifuna fihi, perkara-perkara yang kamu berselisih padanya. Jadi kaum dia berselisih berkata siapakah Tuhan, berselisih benda yang material, berselisih tentang ketuhanan, tentang agama. Bani Israel, ajaran yang sebenar yang datang daripada kitab Taurat maupun dari Nabi Musa, menyembah Tuhan Allah. Tapi kalau jalan mereka telah menyeleweng. Ada yang tak mau lagi menyembah tauhid. Bani Israel sudah kita kata, sebahagian mereka menyatakan Uzair anak Allah, disembah oleh Uzair. Kemudian Bani Israel ini mereka berpecah kepada bermacam-macam firqah yang tidak menyembah tauhid, tidak tauhid kepada Allah. Jadi Nabi Isa datang untuk menerangkan, memberi ubayyinah, menerangkan lakum bagi kamu ba'd allazi takhtalifuna fihi, kebanyakan perkara yang kamu berselisih padanya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi ini ajaran dia, takwa kepada Allah. Wa ati'u, dan taat kepada
kepada maknanya taat kepada Nabi, perintah Nabi supaya menyembah Allah. Bukan taat kepada Nabi itu maksudnya sembah Nabi. Fattaqullah wa ati'un. Takwa kepada Allah. Taat kepada Nabi itu maksudnya taat kepada Nabi dalam penyembahan kepada Allah. Jadi orang kafir dia saja nak confuse kita pun jadi dengan taat bertakwa kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tak sembah Nabi. Taat kepada Nabi itu maksudnya taat kepada perintah Nabi dalam pengabdian kepada Allah. Nabi suruh mengabdikan kepada Allah. Tapi taat kepada ajaran dia. Maknanya hadis itu penting. Pokok yang anti hadis. Sekarang ni popular. Salih banyak yang tak salah. Kalau orang sini pun orang Israel. Dia hadis rejected. Dia Quranis dia banyak. Quranis. Dia orang Quran. Quran is perfect, complete. Jadi dia ikut Quran saja. Ini problem dia. Kamu kena taat kepada Rasul. Dalam Quran itu sendiri semua taat kepada Rasul. Ati Allah, ati Rasul. Jadi kamu malah hadis macam mana tak taat kepada Rasul. Hadis itu pun dia tak faham apa itu hadis. Hadis ialah keterangan-keterangan dari zaman Nabi itu. Zaman sahabat dia tak perlu hadis. Nabi ada kat situ. Dia duduk bersama Nabi. Bila dah tak ada zaman mereka, kita perlukan cerita-cerita riwayat-riwayat ilmu pengetahuan daripada zaman tu. Jadi orang buat riwayat itu melalui hadis. Itulah hadis. Kalau kamu tak tolak hadis, maknanya tak pakai langsung contoh-contoh yang dibawa di zaman Nabi. Zaman para sahabat, bagaimana mereka taati kata bagaimana mereka buat ibadat. Macam ada orang kata dia buat sembahyang. Oh, itu isu dia. Kalau itu Quran saja, sembahyang. Macam mana nak sembahyang? Bila waktu sembahyang tak disebut dalam Quran. 5 kali ke, berapa rakaat, bacaan dalam tak disebut. Jadi semua itu memerlukan hadis. Wah, ini dia masuk Islam. Minat dia pada Islam. Dia agree dengan hujah Quran. Oh, baca Quran ni bagus. Tapi dia masih belum kuat iman dia. Tak sampai kepada nak cinta kepada Nabi dan faham apa itu hadis. Itu jadi masalah. Ni nak hati orang yang berbeza. Kata Allah bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Ini Isa. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Sembahlah kamu akan dia. Inilah jalan yang betul dan lurus. Inna Allaha huwa Rabbi wa sesungguhnya Allah Tuhanku dia. Jadi inilah mesej Nabi Isa kepada kaum dia. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Tuhanku dan Tuhanku. Fa'buduhu, maka sembahlah dia. Jadi dalam peristiwa pun ada ni statement macam ni. Worship God, my God and your God. My God and your God. Tuhanku dan Tuhanku. Rabbi wa Rabbukum. Fa'buduhu, dan sembahlah dia. Bagi kesian dia macam buat tak nampak. Ayat macam ini ada banyak dalam Bible. Sembahlah Tuhanku dan Tuhan. Tapi dia tak sembah Nabi Isa tersebut. Tak macam mana hati mereka. Dia bersungguh tak? Kita mahirat. Kristian
Dia macam cerdik jangan. Tapi bila kata yang kamu sembah, salah. Nabi Isa sendiri tak suruh sembah diri dia, suruh sembah Allah. Dia tu orang, Nabi Isa. Kristian dia kata Nabi Isa ni bukan orang, dia Tuhan. Turun aja ke dunia ni jadi menjadi orang. Ini ya ajaran dia yang sebenarnya sangat-sangat childish dan tak masuk akal, tapi mereka percaya sungguh. Helah ya. Macam mana manusia cerik-cerik ni boleh mengikut fikiran macam tu. Nabi Isa ni memang dia wujud. Itu pun ada question sekarang. Ada wujudkah seorang Nabi Isa zaman dulu? Kerana mereka ni macam-macam. Ada historical evidence of the existence of one man called Jesus Christ. Dia ingat jadi macam metos pada. Ada cerita orang. Sampai kita sendiri dia tengok macam jadi apa ni, bahan kabutnya fikiran mereka. Benda-benda ini lah yang sepatutnya kita luruskan dengan ajaran Islam ni. Nabi Muhammad simple lah. Ajaran Islam ni very simple, very straightforward. There is no question. Nabi Muhammad ada wujud, ada seorang nama Nabi Muhammad. Dia di Madinah tempat dia, ada kubur dia kat sana. Kristian dia ombiu betul. Dia baharu begitu. Dia patut ada di Madinah. Bagi dia. Tapi sekarang ni tak tahu Arab jangan buka kan. Orang ada tengok dalam internet. Orang kafir masuk ke Madinah. Tak tahu sama tinggi kan jalan. Dia buat siap menyapa dia orang Islam. Nabi Muhammad tu, there is a question kewujudan dia tu di Madinah. Dan Nabi Isa ni dia timbulkan keraguan. Jadi Nabi Isa kata Allah sesungguhnya Allah ialah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Fa'buluhu, maka sembahlah dia. Hadza siratal mustaqim. Inilah jalan itu. Fakhtalafa al-ahzab min bainihim. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Kemudian golongan-golongan dari kaumnya itu berselisihan sesama sendiri. Maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu, kerana azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan. Fastalat al-ahzab di bainihim. Fastalat mereka berselisihan. Al-ahzab maksudnya kumpulan-kumpulan, golongan-golongan daripada kaum Bani Israel, daripada umat Nabi Isa. Al-ahzab min bainihim, di antara sesama mereka sendiri. Jadi mereka berbalah. Sehinggalah zaman sekarang orang-orang yang dikatakan mengikut Nabi Isa ni Persia lah ya. Persia ni kalau ikut statistik sekarang, mereka agama terbesar di dunia sekarang. Islam nombor 2. Yang diisi survey kan. Orang buat survey, kau apa? Dia bilang orang Kristian. Dia tidak kau Kristian tak tahu lah. Tapi dia boleh dia diri dia itu sebagai Kristian. Mereka buat survey kita, mereka kata seluruh dunia ni Kristian ni lebih pada 2 bilion. Islam pun 2 bilion kan. Tapi Kristian lebih sikit pada Islam. Jadi ramai. Kalau kita anggap orang Kristian itu pengikut Nabi Isa, mereka ni lah yang dikatakan al-ahzab. Fastalat al-ahzab, mereka berikhtilaf. Mereka berbalah sesama sendiri tentang Nabi Isa. Apa dia ajaran Nabi Isa?
Padahal Nabi Muhammad pada sengku tahu tak ada. Dia masih lagi di kepala. Orang dah ikut Nabi Muhammad dah. Semua perkara sudah dijelaskan dengan begitu jelas. Tuhan ni satu. Tuhan ni bukan tiga. Tuhan tiga ni itikat besar dalam Kristian. Tuhan tiga. Triune God Trinity itu kan. God, Father, Son, Holy Ghost. Benda-benda itu pun ada orang nak ikut juga. Macam bagi kita belangsau tak logik kan. Sebenarnya berapa? Jadi tiga Tuhan satu saja. Sebenarnya ni saya pun ada Tuhan satu. Sebablah Tuhan Allah itu satu. Tapi mereka berselisih juga perkara seperti itu. Jadi penghargaan ini pasal ketika ini berselisih kumpulan-kumpulan daripada umat Isa itu dia sesama mereka. Fawailun lilladzina zalamu. Mereka celaka. Wail itu mana celaka? Kebinasaan. Lilladzina zalamu, bagi orang yang zalim itu, yang saja berselisih. Celaka daripada azabi yaumil alim. Mereka akan dikenakan azab pada hari pembalasan yang hari itu sakit. Hari yang tidak terberi sakitnya, yaitu hari pembalasan yang adalah. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Mereka yang menentang Nabi Muhammad itu tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara tunjuk. Dan di dalam keadaan mereka lalai dengan perkara-perkara dunia. Pada hari itu sahabat-sahabat Khalid setengahnya menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, beriman serta tauhid. Hal yang berguna indasar. Hal itu pertanyaan kan? Tidaklah. Yang berguna mereka itu menanti. Jadi orang yang berselisih di masyarakat ini saja buat tak faham. Benda simpel-simpel pun dia nak berselisih juga. Mereka ini dianggap oleh Allah sebagai mereka hanya menanti yang turunlah menanti illa sa'ah hari kiamat. Kebalah ada orang kata hari kiamat akan datang ni dia tak mau insaf juga. Jadi mereka hanyalah menanti hari kiamat. Illa sa'ah an ta'tiyahum datang kepada mereka baghtatan secara jadi berkubalah sampai datang kiamat. Sampai mati ya maksudnya kalau sekarang kiamat ini yang mesti berkubalah tak mahu beriman juga. Ada itu simple saja. Telah diterangkan oleh agama Islam. Dia tetap berkubalah. Nanti hari kiamat akan datang ta'tiyahum baghtatan dengan mengejut wa hum la yash'urun ketika mereka tidak menyadarinya, la yash'urun. Jemaah lalai. Mereka dalam keadaan lalai dan leka dengan perkara-perkara dunia. Jadi itulah orang kafir. Yang maksudnya bukan Kristian. Kafir secara umum. Musyrik itu yang tak Kristian pun suami sekali dalam. Tapi yang Kristian itu khususnya. Tapi orang Kristian ini dia overlap banyaknya etis. Dia macam tak percaya. Ada beberapa kategorinya. Tak percaya Tuhan. Kemudian agnostik. Selalu percaya. Dia tak ada. Mungkin ada, mungkin tidak. Selalu percaya, selalu tak percaya. Tapi akhirnya semua perintah agama itu ditinggalkan.
Bunuh orang pun tak apa. Berzina pun tak apa. Dia semakin evolve, orang Kristian tu. Tak payah nikah kan. Dulu-dulu mereka sama mereka nikah-nikah. Zaman saya tahu 50 tahun juga. Jadi tak ada lah nikah-nikah ni duduk keku aja. Tak tahu macam mana dia punya sistem kerajaan buat untuk kami masih responsible for your anak ini tak responsible sebab kami ni berbalah berkata-kata kalau masuk mahkamah tak boleh ini aku lagi aku tak boleh berbalah macam nak bagi nafkah macam mana nafkah itulah kita pun tak jadi mereka sesat sehinggalah datang hari kiamat dengan mengejut kepada mereka kalau mati masuk dalam kubur mereka tanya al-akhidau yawmaidin ba'dhum li ba'din adu. Al-akhidau ini ialah sahabat karib. Sahabat karib. Al-akhidau yawmaidin pada hari itu, pada hari kiamat. Ba'dhum li ba'din adu. Sebahagian mereka dengan sebahagian mereka. Jadi dia masuk kubur, pergi ke akhirat di dalam mahsyar. Berbalahlah sama sendiri. Awak sahabat baik sebab nak menyalahkan antara satu sama lain, nak buat excuse untuk lari daripada kena masuk neraka. Mereka akan berbalah. Engkau lah yang meletakkan aku jadi kafir. Anak dengan mak, anak dengan ayah, suami dengan isteri. Berbalah. Engkau yang aku jadi kafir dan masuk ke dalam neraka. Jadi inilah perbalahan yang akan berlaku di akhirat antara orang-orang yang tidak Islam. Adupun dimaafkan adu, waktuhum dimaafkan adu. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa mereka tidak terjadi perbalahan bersama sendiri bagi orang bertakwa. Ada kita sahabat karib kat dunia tapi tak ada berbalah pada. Cuba orang kafir mereka tak lari, tak ada nak tolong lah. Baik macam mana aku mak dengan anak aku tak mau tolong lah. Ya ibadi la khawfun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Mereka yang bertakwa itu diberi penghormatan serta diseru oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasai sebahan kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik dan kamu tidak pula akan berduka-cita. Mereka itu ialah orang-orang yang beriman akan ayat-ayat keterangan kami, serta mereka menjadi orang-orang Islam yang taat patuh. Mereka diberi sebaik-baik balasan dengan dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga bersama-sama isteri-isteri kamu yang beriman, dengan menikmati sepenuhnya kegembiraan dan kesenangan. Ya ibadi la khawfun alaikum. Wahai hamba, ya ibadi, wahai hamba-hamba, la khawfun alaikum. Tidak ada takut, anda khawfun takut, anda tidak.
Tidak ada lagi takut alaikum kepada kamu al-yawma pada hari ini. Jadi orang-orang beriman ni, orang bertakwa ni, hari kiamat itu tidak ada lagi ketakutan. Wala antum tahzanun, dan tidak ada lagi bagi kamu duka cita. Tak ada lagi duka cita. Kita kan takut, sedih, ripah. Tak ada lagi perasaan macam itu. Masuk ke akhirat dalam keadaan Allah redha kepada kita, pada orang yang beriman. Tak ada lagi perasaan takut, tidak ada lagi perasaan ripah dan duka cita. Alladzina amanu bi ayati, orang-orang yang beriman kepada ayat kami, orang Islam. Bahkan muslimin, dan mereka itu adalah Islam. Muslimin itu Islam. Kalau dia lagi terjemahnya orang yang menyerah diri atau taat kepada Allah, kepada Allah. Muslimin maksudnya surrender, menyerah diri. Tapi Islam itu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang Islam yang beriman kepada Tuhan. Bahkan muslimin, dan mereka itu adalah orang Islam yang taat dan patuh. Udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam syurga. Dan ini kata-kata yang dikatakan oleh mereka kepada mereka. Jadi mereka diberi sebaik-baik balasan dengan dikatakan kepada mereka. Udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam syurga. Antum, kamu, wa azwajukum, dan pasangan kamu. Jadi cuma isteri. Azwaj yo pasangan, isteri ataupun suami. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun menikmati kegembiraan dan kesenangan. Ada persoalan bagaimana orang kalau isteri dia tak beriman, suaminya Islam, bininya tidak Islam, ataupun isterinya Islam, suaminya tidak Islam. Ini boleh terjadi ya, orang ialah kita nikah-nikah itu nampak sama-sama Islam, tapi sebenarnya yang seorang itu tidak Islam, tak diterima pada keislaman dia. Jadi bagaimana keadaan itu? Jika dikatakan diberi isteri yang lain, pasangan yang lain daripada pasangan lain, namanya kalau lelaki memang ada bidadari lah, kedua bidadari apa tak tahu lah, Allah Taala. Tapi bagi perempuan diberi pilihan oleh suami yang lain. Maka conclusionnya ialah masuk ke dalam syurga itu berpasangan. Ada suami, ada isteri. Bukan masuk seorang-seorang. Kalau orang itu tak beriman, orang itu tak ada isteri yang beriman, dia tak ada suami beriman. Bukan dia masuk seorang. Akan ada pasangan dia. Hari kita anggaran yang menggembirakan di hari kiamat. Di syurga, kita tak masuk seorang-seorang, tak syok-seorang. Kalau kita berbincang orang-orang itu tak syok. Jadi ada partner. Allah jadikan manusia yang manusia. Jadi ayat ini sebut udkhulul jannata antum wa azwajukum, kamu dan isteri kamu masuklah ke dalam syurga. Masuk dengan tuhbaru, keadaan gembira dan senang, dengan menikmati sepenuhnya kegembiraan dan kesenangan. Yutawaf alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna wa taqabbal lana bima nafa'ana wa rahmah. Allahumma